saya dapat huraikan dalam artikel ini ialah seorang penganggur mengaku bersalah kerana menghina Yang di-Pertuan Agong di laman sosial Facebooknya. Seperti yang kita dapat lihat, kes ini amatlah bercanggah dengan prinsip rukun negara kedua iaitu kesetiaan kepada raja dan negara kerana bersalah tersebut telah menjatuhkan martabat dan menghina Yang di-Pertuan Agong. Kita sebagai rakyat Malaysia haruslah menghormati dan mentaati sistem raja ini kerana Yang di-Pertuan Agong merupakan tonggak pemerintahan dan ketua negara Malaysia. Kesannya, tanpa kesetiaan rakyat kepada sistem raja ini menyebabkan kepimpinan tidak dapat dilaksanakan dan kerajaan tidak mampu ditegakkan. Oleh itu, rukun negara telah meletakkan unsur kesetiaan kepada raja dan negara sebagai panduan hidup rakyat Malaysia supaya dapat memelihara satu cara hidup yang demokratik. Seterusnya, kesan ataupun pengajaran yang boleh diambil daripada rukun negara yang pertama ialah setiap rakyat seharusnya menerapkan konsep kesetiaan kepada raja dan negara dalam diri masing-masing kerana ia sebagai panduan hidup rakyat untuk mendukung perlembagaan negara. Selain itu, kedudukan institusi diraja harus terus dipelihara bagi memastikan semangat cinta kepada negara serta menghormati institusi diraja terus disemai, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Perlembagaan Persekutuan Bahagian 2 Perkara 10 telah menyatakan bahawa tiap-tiap warga negara berhak kepada kebebasan bercakap dan bersuara. Berdasarkan artikel, ada dinyatakan bahawa sungguh pun Perlembagaan Persekutuan memberikan kebebasan bersuara kepada rakyatnya. Kebebasan bersuara ini tidak merangkumi kebebasan untuk menghina dan menganiaya seseorang, terutamanya Agong. Maka terbuktilah bahawa rukun negara ketiga iaitu keluhuran perlembagaan yang menegaskan masyarakat mengenai perlembagaan sebagai sumber perundangan tertinggi yang harus dipatuhi demi keharmonian negara dan masyarakat sejagat. Setelah meneliti artikel tersebut, apakah kesan atas penguatkuasaan perlembagaan dan juga kesan terhadap rakyat Malaysia? Kesan yang pertama yang dapat dirumuskan ialah perlembagaan merupakan alat penyelesaian masalah utama di Malaysia. Segala masalah yang berkaitan dengan mahkamah contohnya, yang memerlukan keputusan bagi menentukan sama ada bersalah maupun tidak ataupun penentuan hukuman yang bakal diterima adalah berasaskan perlembagaan. Kesan yang kedua kepada rakyat Malaysia dapat dilihat melalui kestabilan negara. Negara Malaysia percaya bahawa setiap rakyat perlu diberikan kebebasan dan keistimewaan yang tertentu. Namun, kebebasan dan keistimewaan yang diberikan perlulah diberikan had dan dipantau agar tidak melampaui batas. Oleh itu, perlembagaan ini dijalankan untuk memberikan had kepada semua warga negara Malaysia. Suatu petikan daripada artikel mengatakan bahawa hukuman yang dijatuhkan perlu mengambil kira kepentingan awam dalam menegak orang lain daripada melakukan perkara yang sama. Hukuman juga perlu memberi pengajaran. Hal ini berhubung kait rapat dengan prinsip rukun negara yang keempat iaitu kedaulatan undang-undang yang menekankan bahawa kerajaan dan seluruh rakyat terikat dengan undang-undang yang telah digubal dan wajib mematuhinya. Keadilan yang diasaskan oleh kedaulatan undang-undang menunjukkan bahawa setiap rakyat adalah sama di taraf di sisi undang-undang. Kewujudan undang-undang akan menjamin kehidupan masyarakat dapat bergerak lancar dan teratur. Hukuman yang sesuai juga akan dijatuhkan mengikut kesalahan. Saya akan mengulas tentang kesan kedaulatan undang-undang. Kesan daripada rukun negara yang keempat iaitu kedaulatan undang-undang adalah dapat mengurangkan kadar kesalahan dan jenayah yang dilakukan kerana pihak mahkamah akan menjatuhkan hukuman yang setimpal tanpa mengira status dan darjat seseorang pesalah. Selain itu, undang-undang yang dipraktikkan di Malaysia merupakan tanggungjawab setiap lapisan masyarakat agar dapat mewujudkan suasana yang aman dan harmoni kerana masyarakat akan mematuhi undang-undang yang telah termaktub. Hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan dapat mendidik masyarakat untuk tidak mengulang kesalahan tersebut lagi dan tidak akan sewenang-wenangnya melakukan kesalahan tanpa berfikir akibatnya. Artikel tentang penganggur didenda hina agung dapat dikaitkan dengan rukun negara yang kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan. Isi yang dapat dikaitkan dengan rukun negara yang kelima berdasarkan artikel ialah bahasa yang digunakan dalam hantaran yang dibuat oleh seorang kena saman adalah kesat, kasar, jelek dengan niat untuk menjatuhkan martabat dan menghina tonggak pemerintahan negara kita. Hal ini kerana rukun negara kelima menjadi panduan supaya perilaku masyarakat sentiasa terpelihara dari segala sifat individu yang bersopan santun dan bersusila. Ini amat penting dalam konteks perhubungan antara satu sama lain.
Jadi, kita harus mempunyai moral yang tinggi dan menghindari diri daripada membangkitkan persoalan yang negatif. Seterusnya, akibat daripada perbuatan OKS yang menghina tongkap pemerintah negara sendiri, beliau telah merosakkan imej negara dan juga diri sendiri. Perbuatan yang telah dilakukan telah menunjukkan bahawa beliau tidak mempunyai akhlak yang baik dan tidak mempunyai nilai moral yang baik dalam diri, yang menyebabkan beliau melakukan kesalahan yang menyebabkan imej negara dan juga diri sendiri terjejas. Dengan itu, kita sebagai masyarakat perlulah mengambil iktibar ataupun pengajaran dengan sentiasa bersopan santun dan bersusila dalam tutur kata maupun perbuatan. Setiap perbuatan atau tutur kata yang disampaikan mestilah difikirkan terlebih dahulu sama ada yang memberi kesan positif atau negatif kepada orang lain. Jika sikap ini atau amalan ini diterapkan dalam diri masyarakat, masyarakat mampu membentuk personality yang berdisiplin dan juga bertanggung jawab serta bermoral tinggi. Dengan ini, wujudlah sebuah masyarakat yang harmoni. Menurut Hakim MM Edwin Paramjoti bahawa hukuman pemenjaraan terhadap yang tertuduh Wee Siong tidak dijatuhkan. Ini kerana beliau telah mengambil kira tentang keadaan sosio-ekonomi keluarga dalam tanggungan yang tertuduh serta kekesalan dan permohonan maaf oleh yang tertuduh. Hal ini baru jelas kita lihat bahawa Hakim Edwin merupakan seorang insan yang berjiwa mulia dalam menjatuhkan sesuatu hukuman terhadap yang tertuduh. Dan dalam masa yang sama, matlamat falsafah pendidikan kebangsaan telah tercapai, iaitu dalam melahirkan insan yang mempunyai sasiah yang seimbang dan sepadu, di mana melahirkan insan yang memiliki jiwa yang mulia, iaitu merangkumi semua aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan yang telah dibincangkan, terdapat pelbagai kesan serta pengajaran yang berlandaskan konteks falsafah ini. Mampu kita teladani serta mengamalkan, antaranya adalah kesan terhadap tradisi dan budaya sekolah. Hal ini boleh dikaitkan dengan adanya aktiviti co-kurikulum, menjadikan komponen yang penting dalam kurikulum sekolah dapat mengembangkan aspek emosi dan sosial pelajar. Walau bagaimanapun, kesan terhadap tanggungjawab guru juga boleh dikaitkan dalam hal ini. Ini kerana guru sebagai ejen perubahan untuk mendidik dan melahirkan generasi masa hadapan bertanggungjawab merealisasikan matlamat dan aspirasi yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu mendidik pelajar menjadi warga negara, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, berkeupayaan mencapai kesejahteraan dan memberi sumbangan kepada pembangunan masyarakat dan negara. Dalam artikel ada menyatakan, mahkamah memandang serius gejala penghinaan seperti itu dan menyatakan kebebasan bersuara untuk menyuarakan suatu pendapat harus berpatutan dengan menggunakan bahasa, adab dan susila yang betul. Dalam lingkungan masyarakat Malaysia, kita telah berpegang kepada falsafah yang berbeza kerana faktor kepelbagaian kaum. Jika manusia berfikir menggunakan ilmu falsafah yang tepat, manusia tidak akan terfikir untuk membuat penghinaan kepada pemimpin. Kerana secara logiknya, pemimpin haruslah dihormati dan disegani supaya masyarakat luar tahu yang masyarakat di Malaysia hidup dalam persekitaran yang positif. Tambahan pula, hidup berlainan bangsa sangat memerlukan keadaan aman supaya masyarakat hidup saling memahami antara satu sama lain. Pengajaran yang dapat diambil daripada artikel ini ialah menggunakan kebebasan bersuara dengan cara dan kaedah yang betul. Contohnya, menggunakan bahasa, adab dan susila yang betul untuk menyuarakan pendapat. Kebebasan bersuara tidak boleh sama sekali digunakan untuk menyakiti, menghina dan menganiayai seseorang, terutama sekali jika seseorang itu adalah pemimpin yang patut dihormati. Jika mengikut falsafah pula, seseorang itu haruslah berfikir terlebih dahulu sama ada apa yang mahu dikatakan memberi manfaat ataupun tidak. Jika perkara yang mahu disampaikan itu memberi lebih banyak keburukan daripada kebaikan, maka adalah lebih baik mereka berdiam diri sahaja.